Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Cikgu Bad, bel ringa sebenar skandal pasir Selangor. Selain dari isu GISBH, isu yang paling panas berlegar di kalangan rakyat Malaysia adalah isu Raja Pasir Selangor. Menurut SPRM, 3 lokasi telah dikenal pasti dijadikan sebagai safeguard atau safe house untuk menyimpan duit tunai milik Raja Pasir Selangor hasil dari rasuah skandal pasir. Rampasan duit tunai yang telah disita oleh pihak SPRM telah menjangkau 5,5 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki juga memaklumkan pihak SPRM percaya masih ada duit rasuah tersebut disimpan dalam bentuk pelaburan. Manakala sebahagian lagi dipercayai telah disimpan di dalam beberapa akaun yang berada di dalam dan di luar negara. Pihak SPRM sedang cuba menjejaki kesemua duit tersebut yang berada di dalam dan di luar negara. Manakala Raja Pasir Selangor yang juga seorang ahli politik yang dipanggil SPRM dalam masa terdekat selepas semua bukti diperoleh. Saudara-saudara sekalian, rampasan duit tunai itu membawa kepada beberapa kejutan demi kejutan, pendedahan demi pendedahan. Sebenarnya, skandal curi pasir Raja Pasir Selangor bukanlah sesuatu yang baru didedahkan. Laporan SPRM oleh Cikgu Bad. Ianya telah didedahkan oleh Badrul Hisham Syahrin atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad yang merupakan ahli PPBM sekarang ini. Malah Cikgu Bad sudah membuat laporan SPRM dengan menyerahkan semua dokumen berkaitan sejak tahun 2018 lagi. Antara dokumen yang beliau serahkan adalah dokumen perjanjian, surat tawaran gambar berkaitan dan dokumen transaksi bank. Beliau mendakwa semua dokumen yang diserahkan kepada SPRM adalah berkaitan dengan skandal pasir Raja Pasir Selangor. Cikgu Bad turut menamakan 4 individu yang dipercayai memalsukan surat kerajaan negeri, pelbagai agensi dan pihak berkuasa dalam kelulusan tender pelombongan pasir. Beliau juga menggesa ahli agar pihak SPRM segera melakukan siasatan. Tetapi ketika itu beliau adalah musuh politik kepada Raja Pasir Selangor. Tambahan pula, Raja Pasir Selangor ketika itu adalah orang yang mempunyai kuasa di Selangor dan Putrajaya. Jadi mungkin ketika itu SPRM menghadapi tekanan politik sehingga menyebabkan siasatan tertangguh. Tetapi kini pastinya Cikgu Bad tersenyum lebar dan rasanya sudah boleh sedekah pisang di masjid. Tahniah Cikgu Bad. Cikgu Bad, bel ringa sebenar skandal pasir Selangor. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adik Presiden UMNO sertai PAS. Wow. Adik Zahid Hamidi disahkan telah menyertai PAS. Kenapa tiba-tiba begini? Adik kepada Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, secara rasmi menyertai PAS hari ini selepas menyerahkan borang keahlian kepada Presiden parti itu, Abdul Hadi Awang di Ibu Pejabat PAS di Kuala Lumpur. Penyertaan Abdul Hakim Hamidi ke dalam Parti Islam itu diumumkan oleh Yang di-Pertua PAS Bagan Datuk Muhammad Misbahul Munir Masduki. Hari ini dalam sejarah, adik Presiden UMNO Zahid Hamidi telah menyertai PAS secara rasmi. Alhamdulillah, kata Muhammad Misbahul dalam satu rakaman video yang dimuat naik di Facebook PAS Parit Buntar. Turut kelihatan dalam video itu ialah ahli Parlimen Bacok Muhammad Zahir Sulaiman.
Difahamkan, hakim yang merupakan bekas ahli UMNO memohon menyertai PAS sebagai ahli seumur hidup. Pada 2016, Hakimi menjadi tajuk berita apabila dia mengumumkan bahawa syarikatnya tidak lagi berurusan dengan kerajaan. Ahmad Zaid pada ketika itu berkhidmat sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Saudara-saudara sekalian, keputusan dan tindakan ini memang mengejutkan ramai orang. Bagaimana nanti pertembungan antara adik dan abang? Bolehkah adik kepada Presiden UMNO ini mampu bertahan dan mendapat sesuatu di PAS? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada netizen kata, Wan Faisal tak tahu malu, atau Wan Faisal sebenarnya tutup malu diri sendiri. Hari ini kita digemparkan apabila Wan Faisal yang dah digantung parlimen sebelum ini hadir juga ke parlimen. Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal tetap hadir ke parlimen hari ini walaupun sudah digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan bermula 18 Julai lalu. Saudara-saudara sekalian, yang mengejutkan kita ialah mengapa orang yang dah digantung hadir pula ke parlimen, padahal yang tak digantung pula tak rajin datang ke parlimen. Adakah kehadiran Wan Faisal semata-mata hanya meraih simpati ataupun meraih populariti yang menunjukkan kononnya beliau benar-benar mahu hak beliau? Sedangkan 3 top dalam pembangkang Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin dan Hadi Awang pula tak hadir ke parlimen. Mengapa 3 orang yang wajib hadir ini pula tak hadir? Orang yang tak boleh hadir pula hadir. Itu memang mengejutkan kita. Sejauh mana keikhlasan Wan Faisal hadir ke parlimen itu. Ahli parlimen Machang yang digantung kerana menggunakan surat layang dalam hujahnya itu memberitahu kehadirannya sebagai pemerhati. Tetap hadir ke parlimen sebagai pemerhati, kata Wan Faisal. Menyokong dan membantu rakyat-rakyat yang rakan-rakan yang berbahas, katanya di platform X. Pada 6 Julai lalu, ketika sesi perbahasan di Dewan Rakyat, Wan Faisal menuntut penjelasan berhubung keputusan penjualan sebahagian saham MAHB selepas dia mendakwa menerima surat layang mendedahkan dalang di sebalik keputusan tersebut. Malah mengejutkan banyak pihak apabila Wakil Rakyat Perikatan Nasional itu secara terbuka turut menamakan individu terbabit yang didakwanya pegawai atasan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Dalam sesi penggulungan usul berhubung penggantungan Wan Faisal pada 18 Julai lalu, Datuk Seri Azalin Othman Said berkata, ketetapan perlu dibuat bagi mengelak budaya buruk dalam kalangan ahli parlimen yang merujuk kepada perkara tidak sahih dalam Dewan Rakyat. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi itu, ahli parlimen sebaliknya perlu mencari jalan menyiasat surat layang tersebut seperti merujuknya kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam, membuat laporan polis atau bertanya kepada menteri yang bertanggung jawab. Kita ini bertanggung jawab. Jika kita rujuk dokumen sahih, saya yakin kerajaan tidak ada masalah, tapi jangan kita pakai surat layang sebab kita akan membuat floodgate semua dalam Dewan Guna Surat Layang. Tanggung jawab kita buat undang-undang, bukannya tuduh ikut surat layang yang orang hantar. Saya faham dan simpati dengan Machang. Kalaulah Machang minta maaf atau cakap macam ni, saya mungkin silap. Saya dapat surat layang, saya tidak percaya tapi saya nak tanya betul atau tidak. Itu tiada masalah. Tapi beliau duduk, benda itu tular.
macam parlimen menyokong apa yang macam cakap. Hanya kerana kita yang berhormat, jangan kita berkelakuan seolah-olah melebihi undang-undang, tegas Azalina. Beliau turut menambah nama pegawai atasan KWSP yang disebut Wan Faisal ialah pegawai kerajaan, sekaligus melanggar peraturan Dewan Rakyat yang tidak membenarkan ahli parlimen menyebut kelakuan atau sifat mana-mana pegawai kerajaan selain dalam menjalankan urusan sebagai pegawai kerajaan. Saudara, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa yang tak kenal dengan Tun Faisal? Siapa yang tak kenal dengan Papa Gomo? Siapa yang tak kenal dengan Cikgu Ban? Tiga-tiga orang ini digelar oleh netizen sebagai tukang tunggang isu semasa. Ada saja isu, tak pedulilah isunya itu beratkah, isunya itu apakah, dia akan ambil dan menjadikan perkara itu isu politik, modal politik spin sana-sini. Terkini, Tun Faisal netizen melihat Tun Faisal cuba menspin, cuba mengguna isu GISBH dengan anak-anak ibu bapa GISBH untuk meraih simpati, untuk meraih perhatian daripada netizen. Nampaknya kaedah apa yang digunakan oleh Tun Faisal itu makan diri. Apabila bayangkan sendiri GISBH mengecam sidang media Tun Faisal. Pada asalnya saya sangka apa yang dibuat oleh Tun Faisal mungkin akan dapat kredit atau dapat perhatian atau mungkin dapat ucapan terima kasih daripada GISBH. Sebab seakan-akan Tun Faisal melindungi. Tapi rupa-rupanya apa yang dibuat oleh Tun Faisal makan diri sendiri. Makan tuan. Tun Faisal cuba konon-kononnya membantu ibu bapa yang anak mereka sedang di dalam pemulihan sekarang. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Bukan dapat pujian, dapat pula kecaman. Yang dikhawatiri pula ialah kalau tiba-tiba Tun Faisal kena saman pula. Bukankah itu satu penyesalan? Itulah orang kata, sebelum buat sesuatu tengoklah kiri kanan dulu. Jangan terus tunggang sini sana, spin sana sini. Sebelum ini, Tun Faisal mendakwa beliau menjadi juru cakap kepada gerakan Pulangkan Anak-Anak Kami GPAK. Dalam sidang media yang diadakan, Tun Faisal mendakwa kerajaan bukan menyelamatkan kanak-kanak GISBH. Tetapi beliau menuduh kerajaan telah merampas kanak-kanak tersebut daripada ibu bapa mereka yang sah. Tun Faisal juga mendakwa tidak semua ibu bapa dari 96 kanak-kanak tersebut adalah anggota GISBH. Ada antara mereka yang tidak ada kaitan langsung dengan aktiviti GISBH. Tetapi ternyata apa yang didakwa oleh Tun Faisal adalah tidak benar. Apa yang dikatakan dalam laporan ini menurut sebuah video klip yang disiarkan menerusi TikTok milik Gelombang Perpaduan, ada antara ibu bapa yang hadir dalam sidang media tersebut adalah ahli GISBH. Jadi Tun Faisal kena jawab itu. Sekiranya benar, Tun Faisal mesti berikan penjelasan mengenai pendedahan tersebut dan apakah tujuan sidang media yang diadakan. Lebih mengejutkan lagi apabila pihak GISBH sendiri mengecam sidang media yang Tun Faisal adakan. Kata GISBH dalam kenyataan rasmi, kami merayu semua NGO, persatuan, ahli politik, para profesional dan individu yang tidak dilantik oleh GISBH supaya menghentikan sebarang polemik, kata mereka. Ini bagi mengelakkan polemik dan masalah ini jadi lebih besar yang pastinya akan lebih merugikan GISBH. Jadi, Tun Faisal sudahlah menggunakan isu-isu luar untuk meraih simpati dan meraih perhatian. Carilah modal politik yang lain. Ini dah tahu bahwa
ada beberapa negeri telah memfatwakan bahawa ada mengharamkan gerakan-gerakan tertentu. Jadi, kenapa nak disokong atau kenapa nak dipertahankan lagi? Perdebatan dan sebagainya yang boleh menimbulkan rasa tidak senang mana-mana pihak, termasuk pihak berkuasa, kata pihak itu. Jadi, GISBH mengarah supaya dihentikan. Kami merayu agar kerajaan dan pihak berkuasa melibatkan mereka dalam sebarang urusan, melibatkan pengurusan anak-anak ahli GISBH yang kini ditahan. Kami akan mematuhi segala peraturan yang diarahkan. Menurut jurucakap Shah yang dilantik pihak GISBH, Rosli Kamarudin. Jelas sekali, Tun Faizal tidak dilantik oleh pihak GISBH untuk mengeluarkan sebarang kenyataan atau sidang media yang melibatkan GISBH. Serta sangat jelas, fakta yang dikemukakan oleh Tun Faizal dalam sidang media tersebut adalah fakta yang tidak benar. Adalah lebih baik Tun Faizal tidak mencampuri urusan kes GISBH yang kini sedang ditangani oleh pihak berkuasa. Tidak perlu mengambil kesempatan atau cuba menangguk di air keruh dari kes tersebut dan untuk mendapatkan populariti politik. Jadi akhirnya GISBH mengecam sidang media Tun Faizal. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.